Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan topik 2.24 iaitu inventory. Topik inventory adalah untuk pelajar-pelajar semester 1 atau ulangan 1 perekonomian STPM. Inventory yang pertama, aset yang dibeli untuk dijual semula. Yang kedua, pengurusan inventory yang baik adalah perlu supaya suatu perniagaan berada dalam keadaan pegangan inventory yang seimbang. Ini kerana jika inventory yang dipegang itu berlebihan, ia akan menyebabkan berlaku kerugian dalam bentuk lapuk, ketinggalan zaman dan kerosakan. Jika inventory tidak cukup, perniagaan mungkin akan kehilangan pelanggan kerana permintaan mereka tidak dipenuhi. Jenis inventory iaitu bahan mentah, kerja dalam proses, barang siap atau barang niaga dan bekalan. Bagi industri pengeluaran, inventory tidak sahaja daripada item yang sedia untuk dijual, tetapi tersedia untuk diproses bagi dibuat barangan. Ini dikenali sebagai inventory bahan mentah. Jika ia belum diproses sepenuhnya, ia dikenali sebagai inventory kerja. Sistem perekodan inventory. Sistem inventory berkala. Sistem inventory berkala menentukan inventory akhir berdasarkan kepada pengiraan secara fizikal di akhir jangka masa perakaunan. Tidak memerlukan penyimpanan rekod mengenai pembelian atau penjualan setiap unit inventory secara terperinci. B. Sistem inventory berterusan. Satu sistem penilaian inventory akhir dengan merekodkan setiap unit inventory yang dibeli dan dijual secara terperinci dalam kad ledger inventory ataupun kadang-kadang dikenali sebagai kad stok inventory. Kos inventory akhir dan kos barang dijual dapat diketahui secara langsung dari akaun tanpa mengira inventory secara fizikal. Pengiraan fizikal masih lagi perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun. Ini kerana apa yang dicatat dalam rekod tidak semestinya sama dengan unit inventory yang ada dalam simpanan. Keadaan ini terjadi mungkin kerana kesilapan mencatat, kerosakan, keusangan dan seumpamanya berlaku ke atas inventory. Catatan perekonomian inventory dalam jurnal. Okey, kita bahagikan kepada sistem berkala dan sistem berterusan. Okey, saya rasa kamu boleh tengoklah yang saya bagi jadualnya. Jadi saya rasa saya tak perlu ulaslah. Kamu tengok sendiri apa debit, apa kredit. Kaedah penilaian inventory. Okey, kaedah yang pertama, kaedah masuk dulu, keluar dulu atau MDKD. Mengeluarkan atau menjual inventory yang dibeli terlebih dahulu. Kos barang dijual daripada kos benang inventory yang dibuat pada awal tempoh. Kos inventory akhir daripada kos benang inventory yang dibuat pada akhir tempoh. Kaedah masuk kemudian, keluar dulu. MKKD, mengeluarkan atau menjual inventory yang dibeli kemudian. Kos barang dijual daripada kos belian inventory yang dibuat terkini iaitu pada nilai semasa. Kos inventory akhir daripada kos belian inventory yang dibuat pada awal tempoh itu barang yang paling awal. Kaedah purata wajaran. Barang yang boleh dijual dianggap sebagai barang homogenis. Homogenis atau maksudnya sama. Keadaan ini mewajarkan kos per unit sebagai kos purata seunit dalam sesuatu tempoh. Unit inventory yang dijual dan inventory akhir tentukan berdasarkan kos purata seunit berikut. Okey, ini rumus dia. Kos purata wajaran seunit sama dengan jumlah kos inventory boleh dijual dibahagi dengan jumlah unit inventory boleh dijual. Kos inventory akhir sama dengan unit inventory akhir darab dengan kos purata wajaran seunit. Okey, kita lihat contoh.
Syarikat komputer pasti untung sedia berhad merupakan syarikat yang menjual peralatan komputer di sekitar bandar Muar. Syarikat menggunakan sistem inventory berterusan. Okey, sistem inventory berterusan ni maksudnya dia ada rekod terperinci lah. Dia ada kad ledger stock atau kad inventory. Yang berikut ialah urus niaga belian dan jualan inventory syarikat dalam tahun 2019. Okey, ini maklumat dia. Ada belian, jualan dan baki unit. Okey, ada maklumat tambahan belanja operasi RM12,000. Dikendaki yang pertama hitung inventory akhir dan kos barang dijual dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu MDKD dan masuk kemudian keluar dulu MKKD. Sediakan penyata pendapatan bagi kedua-dua kaedah tersebut. 3. Nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan kaedah MKKD berbanding dengan kaedah MDKD. Okey, yang ketiga ni soalan teori macam biasa memang ada. Okey, soalan teori ini sebenarnya dia minta dua kelebihan MKKD dan dua kelemahan MKKD. Jadi kamu jangan confuse lah dengan soalan teori ni. Okey, kita lihat jawapan. Tengok inventory akhir dan kos barang dijual. Okey, saya dah sediakan dalam bentuk jadual lah. Okey, memang sistem inventory berterusan ni ada kad ledger stock. Tapi di sini saya tak sediakan lah. Kamu boleh sediakan sendiri. Saya cuma sediakan jawapan untuk inventory akhir dan kos barang dijual. Okey, kamu boleh tengok kat sini lah untuk MDKD inventory akhir dia. Saya ambil aku jumlah lah RM29,000. MKKD jumlah dia RM42,000. Ada jalan kerja lah, kamu boleh tengok sendiri. Kos barang dijual pun sama, ada jalan kerja, jumlah dia RM101,000. Kos barang dijual untuk MKKD pun sama, ada jalan kerja, jumlah dia RM88,000. Okey, penyata pendapatan. Syarikat komputer pasti untung sedia berhad yang pendapatan bagi tahun berakhir 1 Disember 2019. Okey, ini jawapan dia. Ada jualan. Jualan tu saya starkan dia ada jalan kerja di bawah kemudian. 1,3,000 untuk MDKD dan MKKD. Kos barang jual daripada yang kita kira tadilah di 1 kamu dapat 101,000. Okey, ni perlu ditolak lah, patut saya buat kurungan. Untuk MKKD 88,000. Kamu dapat untung kasar 32,000 untuk MDKD. MKKD 45,000. Tolak dengan belanja operasi. Belanja operasi ni diberi tadi di soalan di maklumat tambahan pun ditolak. 12,000 dua-dua. Jadi untung bersih sebelum cukai untuk MDKD 20,000 dan MKKD 33,000. Okey, sekian tadi jualan ada jalan kerja ni dia lah jalan kerja dia. Kamu boleh tengok sendiri. Okey, kita tengok soalan teori pula. Dua kelebihan dan dua kelemahan kaedah MKKD berbanding MDKD. Dua kelebihan MKKD. Pemadanan hasil yang lebih baik di penyata pendapatan kerana kos barang dijual nyatakan pada nilai semasa. Untung lebih tinggi dalam keadaan deflasi. Deflasi ni dalam keadaan ekonomi tidak baguslah. Dua kelemahan MKKD. Inventory dikunci kira ternyata pada nilai semasa. Sebab dia ambil ni, dia jual semua nilai yang akhir, nilai yang tinggal ada nilai yang lama, yang telah lama dibeli. Okey, untung lebih rendah dalam keadaan inflasi. Inflasi dalam keadaan yang barang mahal jadi untung dia lebih rendah. Jika anda rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.